Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pada malam ini dalam sesi sinopsis setiap juzuk daripada Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan masuk kepada juzuk yang ke-28. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan usaha kita ini sebagai pemangkin untuk kita ni akan lebih untuk memahami Al-Quran. Sebagaimana Alhamdulillah pada bulan Ramadan Al-Mubarak ni kita sama-sama membaca, mentilawah, mentadabbur Al-Quran, setiap hari satu muka surat, setiap hari satu juzuk, setiap hari satu juzuk. Alhamdulillah, habis 30 Ramadan, moga-moga kita menghabiskan 30 juzuk Al-Quran dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kita. Jadi di samping kita membaca, mentilawah, mentadabbur ataupun kita mentadarus Al-Quran, maka cantik insya-Allah dengan usaha kita yang kecil ni, iaitu kita cuba untuk memahami apakah pengajaran-pengajaran ataupun sinopsis yang ada dalam setiap juzuk daripada Al-Quran yang kita baca pada setiap hari, setiap malam. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-28. Dalam juzuk yang ke-28 ini kita akan lihat bahawa surahnya makin bertambah banyak kerana dia semakin pendek dan selepas daripada ini kita akan lihat lagi juzuk yang ke-29 dia akan bertambah pendek lagi, dan yang terakhir juzuk yang ke-30 kalau kita sempat insya-Allah sebelum hari raya. Kalau kita tidak raya lagi, kita 30 hari bulan, insya-Allah kita akan lihat pula juzuk yang ke-30. Jalan juzuk yang ke-28 hari ini kita akan lihat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mula masuk kepada surah Al-Mujadilah. Kemudian kita akan lihat juga selepas itu surah Al-Hash, kemudian surah Al-Mumtahanah, kemudian surah Saf, surah Jum'ah, surah Munafiqun, surah Taghabun, dan juga surah Talaq, dan juga berakhir dengan surah At-Tahrim. Jadi insya-Allah apakah dia sinopsis secara umumnya kepada semua surah-surah yang ada di dalam juzuk yang ke-28 ini. Menurut ulama bahawa dia menyimpulkan dalam satu perkataan. Bagi semua sekali surah-surah yang ada dalam juzuk yang ke-28 ini, dia merefer kepada satu perkara, iaitu apa? Iaitu al-intima'. Ya, al-intima'. Mungkin perkataan ini adalah perkataan yang mungkin bukan bahasa Melayu, tetapi ertinya ialah rasa keterikatan kepada agama. Itulah mungkin terjemahan yang tidak seberapa yang kita boleh katakan. Rasa keterikatan kita, iaitu bukan sekadar kita ni melakukan amalan-amalan harian, melakukan amalan-amalan rutin kita setiap hari, sama ada sembahyang, puasa, zakat dan haji, dan kita rasa bahawa kita selesai, kita tamam, kita tak perlu lagi buat perkara lain dalam agama ni. Tidak, sebenarnya salah satu daripada perkara penting selain daripada kita melakukan rukun Islam tadi itu ialah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan kepada kita ialah al-intima', iaitu rasa terikat dengan agama, rasa bahawa semua orang Islam ini adalah saudara kita. Kita merasai bahawa kita ni adalah satu part daripada Islam. Kita ni adalah satu part daripada kumpulan umat Islam yang besar, dan kita tidak berpisah daripada mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang ni apa yang berlaku di setengah-setengah negara Islam, yang mereka ini dibunuh, mereka ini diserang, mereka ini oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita hendaklah merasai sendiri, merasai bahawa kita sebahagian daripada mereka. Iza tada'a lahu, apabila kita ni adalah satu kumpulan yang satu. Jadi apabila sebahagian daripada kita ni sakit, maka seluruh anggota kita akan merasa sakit juga. Jadi kita, seluruh umat Islam akan merasa sakit. Jadi itulah di antara application kepada intima'. Jadi insya-Allah kita lihat kepada surah-surah yang ada di dalam juzuk ini insya-Allah. Yang pertama sekali kita lihat surah Al-Mujadilah, ataupun kadang-kadang diberi namanya Al-Mujadalah, tetapi yang masyhurnya adalah Al-Mujadilah, iaitu menceritakan seorang perempuan yang mana dia ni telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengadu kepada Nabi dan kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khawlah Salabah sebagaimana disebutkan di dalam kisah-kisah mengenai, tapi kita tak ceritakan dengan detail. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat semua yang nak melihat kepada kisah dalam Mujadilah ni boleh tengok. Tapi apa kesimpulan daripada surah ini ialah nak ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang pentingnya kesatuan family, kesatuan satu keluarga, iaitu keluarga perlu dijaga, yang mana keluarga inilah yang akan menjadi titik tolak ataupun kepada intima'. Kerana pembinaan intima' itu bermula daripada keluarga, bermula daripada ibu, bermula daripada ayah yang membina anak-anaknya, seterusnya berintimak kepada Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mula-mula lagi, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi, iaitu Allah Taala sebut innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Allah Taala sebutkan orang-orang yang mana memusuhi Allah, memusuhi Rasul, maka dia itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang ayat yang terakhir-akhir daripada surah Al-Mujadilah ini, Allah Taala sebutkan, iaitu apa? Allah Taala membahagikan manusia ini kepada dua kelompok. Yang pertama sekali ialah nama dia Hizbullah. Yang kedua
nama dia Hizbus Syaitan. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Taala kata siapa-siapa yang nak menjadi siapa-siapa yang nak berjaya, minta maaf, siapa yang nak berjaya dalam hidup dia semasa di dunia ini, maka dia hendaklah bersama-sama dengan kelompok Hizbullah. Hizbullah ni maknanya kelompok Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu lagi di sana, Hizbus Syaitan. Jadi kalau kita ni tidak menjadi Hizbullah, maka kita akan menjadi Hizbus Syaitan. Jadi makna di sini ialah kita bukan hanya bila kita ni Islam, kita melakukan beberapa perkara saja dalam Islam ni kita rasa macam cukup. Tak kan? Kita mesti merasakan bahawa kita satu part daripada orang-orang Islam yang lain. Kita mesti rasa bahawa kita ni satu part daripada Hizbullah, iaitu orang-orang yang merupakan kumpulan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi kepada surah yang seterusnya, itu surah Al-Hasyr. Hasyr maknanya pengepungan, iaitu peristiwa yang berlaku kepada Bani An-Nadir, iaitu satu kumpulan Yahudi yang berada di Madinah Al-Munawwarah, yang telah dikepung oleh Nabi SAW selepas daripada mereka ini melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW mengikut perjanjiannya. Jadi oleh kerana itulah maka mereka ini dihalau daripada Madinah. Tetapi sebelum daripada dihalau ni, mereka semasa mereka ini dikepung ni, mereka telah dijanjikan dengan macam-macam janji oleh orang-orang munafik yang konon-kononnya mengatakan bahawa mereka ini Islam. Jadi mereka memberi janji kepada orang Yahudi ni kan, bahawa kami akan tolong kamu, kami akan macam ni. Tapi apabila berlaku, iaitu mereka ni dihalau, orang Yahudi ni dihalau, mereka orang munafik ni langsung tak tolong pun. Jadi nak menunjukkan Allah SWT katakan, iaitu kita di depan kita sekarang ni ada apa kan? Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Ini perangai mereka. Dan sifat-sifat orang beriman ni macam ni. Jadi, wahai umat Islam, maka sekarang ni hendaklah sepatutnya kita berintimak, kita mengenal kan, ini orang munafik, ini orang Islam. Jadi kita sepatutnya memberi intimak kepada guru Islam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai contohnya dalam ayat dalam surah ini, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab. Allah Taala kata macam tu kan. Mereka membuat janji-janji mereka, iaitu adakah kamu tidak melihat kepada orang yang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada ahli kitab, begini-begini mereka janjikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ni samalah perangai dia seperti apa yang dikatakan oleh syaitan. Syaitan berkata apa? Kama salih syaitan iz qala lil insan ukfur. Kata syaitan kepada manusia, kafirlah. Kafir je. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Bila manusia ni kafir, apa syaitan berkata? Syaitan kata, aku berlepas diri. Aku tahu, sebab dia tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perangai syaitan, itulah perangai orang munafik. Jadi kita hendaklah kenal contoh-contoh ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr. Seterusnya kita lihat kepada surah Al-Mumtahanah. Surah Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah ni artinya adalah ujian, iaitu perempuan-perempuan yang diuji. Jadi cerita asalnya adalah perempuan yang datang daripada Mekah, kemudian mereka ni datang ke Madinah. Maka sebelum daripada mereka ni diterima untuk masuk menjadi salah seorang daripada anggota ahli Madinah, orang mukmin, walaupun mereka ni mukmin, tapi mereka ni mesti diuji dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menguji orang-orang ni. Kerana mana tahu kan kemungkinan mereka ni datang kerana ini, kerana tujuan ini dan sebagainya. Jadi Allah Taala minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang Islam supaya menguji perempuan-perempuan ni. Jadi yang kita dapat lihat di dalam konten yang ditanya ataupun yang diuji kepada perempuan ini ialah perkara-perkara yang mengenai dengan intimak. Artinya iaitu kan seolah-olahnya kita bertanya kepada perempuan ni, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada perempuan ni, betul ke kamu ni nak berintimak kepada kumpulan Islam ni, kepada orang-orang yang berada di Madinah, kepada mukmin, kepada umat Islam yang berada di Madinah ni, ataupun kamu ni ada sebab-sebab lain, kerana itulah kamu ni lari daripada Mekah menuju ke Madinah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada orang-orang Islam supaya bahawa mesti kena test dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan dalam surah ini peristiwa yang berlaku sebagai contohnya kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu Allah Subhanahu mula-mula lagi Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah Taala berkata, wahai orang yang beriman, kerana orang peristiwa yang berlaku Hatib ni seorang sahabat Nabi yang baik tetapi dia ni telah menghantar surat kepada orang-orang di Mekah, kerana apabila dia tahu bahawa orang Mekah ni akan contohnya akan Nabi SAW akan turun ke Mekah kan. Jadi dia memberitahu melalui seorang perempuan, dan berita seterusnya ceritanya kita boleh tengok insya-Allah dalam cerita yang detail tentang surah Mumtahanah. Tapi ceritanya begitu, jadi seolah-olahnya merasa ada kasih sayang. Tapi apakah kita tidak boleh langsung berasa kasih sayang kepada orang-orang yang tidak Islam, yang tidak men. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga dalam ayat ni, iaitu apa? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Taala kata, iaitu Allah Taala tak larang kita kalau mereka itu tidak memerangi kita,
Orang tu walaupun tidak beriman, dia tapi dia tidak memerangi kita, dan dia ni tidak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Jadi kamu boleh berbuat baik kepada mereka, kamu boleh melakukan adil kepada mereka, sepatutnya melakukan adil kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini bahawa batas-batas bagaimanakah orang-orang yang boleh kita buat baik, dan bagaimanakah orang-orang yang sepatutnya kita tahu bahawa mereka ni sebenarnya ialah menyimpan pemusuhan kepada orang Islam. Seterusnya ialah kita tengok pula kepada surah selepas itu, surah Saf. Surah Saf ni bertemakan kepada kesatuan. Sebagaimana namanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang pertama sekali dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Taala suka kalau kita ni berperang bersama-sama, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama itu bertindak, membuat planning bersama-sama saffan, bekerja bersama-sama di jalan Allah ni secara saffan, secara bersaf, secara tersusun, sebagaimana bangunan yang tersusun rapi. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini bahawa pentingnya kesatuan orang Muslim ini sebagai salah satu daripada tanda mereka ni adalah mempunyai intimak sesama mereka. Jadi Allah Taala sebutkan juga apa yang berlaku kepada di hujung ayat tu, di hujung surah ini Allah Taala katakan kepada pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Allah Taala berkata, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu ansar Allah. Maknanya kita ni bersatu. Kenapa kita ni perlu bersatu? Kerana untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi penolong kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya bersatu-bersatu, hanya persatuan dan sebagainya, tetapi bersatu kerana berusaha untuk bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita tengok pula surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah. Daripada namanya Al-Jum'ah, ini hari Jumaat lah kan, of course kan. Tetapi Allah SWT telah mewajibkan kepada kita umat Islam ni, iaitu kita ni mesti ada tanda. Bila kita ni berintimak kepada Islam, maka mesti ada tanda. Tandanya ialah, di antara tandanya yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita, yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Iaitu kita bersama-sama berkumpul pada setiap minggu pada hari Jumaat di satu tempat untuk melaksanakan solat bersama-sama, dan kemudian untuk mendengar khutbah bersama-sama, untuk bertemu bersama-sama. Jadi Masya Allah kan, satu benda yang sangat-sangat hebat lah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan kepada kita semua, untuk menjadikan bahawa salah satu daripada tanda kita ni berintimak kepada Islam ialah kita mesti bersama-sama, kita mesti berkumpul. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ni, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikril wa zarul bai'. Wa zarul bai' maknanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sembahyang pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu tinggalkan semua sekali jual beli dan sebagainya kan. Segeralah kamu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, segeralah kamu untuk bersama-sama membentuk intimak kita kan, menyatukan intimak kita, iaitu dengan kita bersatu padu insya-Allah hari Jumaat insya-Allah. Jadi Allah SWT juga sebutkan sifat orang Yahudi dalam ayat ni kan, dalam surah ini, iaitu apa? Orang Yahudi ni tidak mempunyai intimak mereka ni tidak mempunyai intimak, dan mereka ini adalah seperti Allah kata, masalul lazina humilut taurah summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Mereka ni ada kitab, tapi kitab bagi mereka ni kebawa seolah-olah macam tak ada apa-apa pun. Mereka tak baca pun kitab tu. Jadi itu adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah. Seterusnya kita tengok soal Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ialah temanya ialah menjaga, iaitu hendaklah kamu berjaga-jaga wahai orang-orang yang beriman daripada sifat-sifat orang-orang munafik. Kerana sifat-sifat orang munafik ini tanda-tanda, itu sifat-sifat orang-orang yang tidak berintimak kepada kumpulan Islam, kepada bersama-sama dalam umat Islam. Jadi apakah sifat-sifat munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam soal Munafiqun ni? Ada 14 kan. Jadi minta kepada semualah, insya-Allah sahabat-sahabat kan, cuba lihat apakah dia 14 perkara yang dikumpulkan, yang disenaraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah dikira semula oleh ulama-ulama tafsir bahawa ada 14 dia kata. Jadi insya-Allah cuba lihat apakah 14 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal Munafiqun. Seterusnya tiga surah yang terakhir lagi, iaitu surah At-Taghabun, kemudian surah At-Talaq dan juga surah At-Tahrim. Surah At-Taghabun artinya ialah makna terkejut, menyesal di hari kiamat. Iaitu ketika apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah At-Taghabun ini perkara-perkara yang boleh mengalihkan kita daripada intimak kepada Islam, perkara-perkara yang boleh melarikan kita daripada intimak kepada Islam. Antaranya apa? Allah Ta'ala sebutkan sini, iaitu apa? Min azwajikum wa auladikum, di antara isteri-isteri kamu, pasangan-pasangan kamu. Yang kedua, auladikum, anak-anak kamu. Dan Allah SWT sebut lagi, innama amwalukum wa auladukum. Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya amwal kamu
dan kemudian aulad kamu amwal kamu dan juga aulad kamu iaitu kedua-duanya tu ialah di antara benda-benda yang boleh mengalihkan kamu daripada intimak kepada Islam. Jadi jaga-jaga, insya-Allah kan, moga-moga kita Allah SWT akan pelihara daripada kesemua fitnah-fitnah yang mungkin berlaku ni. Dan surah yang terakhir, dua surah yang terakhir, iaitu surah At-Talaq, Allah SWT menyebutkan perkara-perkara yang perlu dalam intimak kita kepada ni, iaitu kesatuan family. Surah At-Talaq artinya tolak, artinya bercerai. Jadi bila bercerai ni maka dia akan menimbulkan beberapa masalah. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau nak bercerai dengan baik dan sebagainya kan, supaya tidak menimbulkan masalah kepada kesatuan family dalam Islam ni kan. Jadi Allah SWT sebut banyak dalam surah At-Talaq ni perkataan at-taqwa. Sebagai contoh Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu iza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul 'iddata wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam masalah apa? Dalam masalah menceraikan isteri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi sebagai contohnya kan juga, iaitu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah Taala sebut lagi wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi tentang takwa. Fattaqullah ya ulil albab. Wahai orang-orang yang mempunyai fikiran, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi artinya Allah Ta'ala sebutkan, tengok, takwa dalam masalah hubungan family ni kena jaga betul-betul supaya kita akan menjadikan family yang akan membina intimak kepada Islam, bukan menjadi family yang akan menghancurkan intimak kepada Islam kerana masalah-masalah dalam family. Yang terakhir insya-Allah iaitu dalam surah At-Tahrim, namanya ialah Tahrim, iaitu pengharaman. Pengharaman apa? Iaitu Allah SWT telah memberi warning warning dari awal-awal lagi. Allah SWT sebutkan, iaitu janganlah kerana kerana nak mencari keredaan manusia, kerana nak mencari keredaan makhluk, maka kita ni sanggup untuk mengharamkan satu benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala beri warning kat sini. Jadi dalam tema secara keseluruhan kepada surah At-Tahrim ini ialah peranan family dalam intimak. Betapa pentingnya family ni, jadi lebih kurang maknanya kan, iaitu surah At-Talaq dan juga At-Tahrim. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut ke sini kan, iaitu wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan jagalah family kamu, kerana family kamu ialah penting untuk tempat untuk melahirkan intimak kita kepada Islam, kepada anak-anak kita, kepada orang yang di bawah kita, kepada orang yang datang selepas daripada kita. Sebab apa? Kalau family dalam Islam ini hancur, maka bagaimana kita nak akan melahirkan generasi-generasi yang selepas kita ni orang-orang yang intimat kepada Islam. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah, setakat yang kita dapat simpulkan daripada juzuk yang ke-28. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang, juzuk yang ke-29 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi